Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila berikan komen kamu. Soalan dia mudah. Sebenarnya di dalam kes 1MDB, siapa yang paling banyak bawa masalah? Ada 3 pilihan. Pendapat sajalah. 1 Najib Razak, kedua Jolo, ketiga pihak pengurusan. Siapa yang sebenarnya banyak bawa masalah? Najib kah, Jolo kah, atau pengurusan kah? Ataupun Najib dan Jolo kah, ataupun Jolo dan pengurusan kah? Jadi kamu komen lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya sudah ada amaran telah diberi. Sudah ada amaran telah diberi kepada mereka-mereka yang berkenaan supaya jangan berusus niaga dengan Jolo. Tapi itulah ketegak sangat. Tak nak dengar nasihat orang. Nak teruskan juga. Lah ni siapa nak susah? Sendiri nak tanyalah. Okey, rupanya pada 16 Mac tahun 2022 di mahkamah telah diberitahu bahawa eksklusif Goldman eksekutif pegawai daripada Goldman sudah pun pernah memberi amaran supaya jangan berurus niaga dengan Jolo. Seorang eksekutif kanan undang-undang di Goldman Sachs Group Incorporated memberitahu mahkamah bahawa beliau sudah pun memberi amaran kepada pegawai bank di syarikat itu supaya tidak menjalankan perniagaan dengan pembiaya Malaysia, iaitu Lotte Ijo atau Jolo. Lama. Stephen O'Flaherty yang berkhidmat dalam perisikan British selama 30 tahun sebelum menyertai Goldman Sachs berkata demikian dalam perbicaraan rasuah terhadap bekas jurubank Goldman Sachs, iaitu Roger Ng pada Selasa. Roger Ng sudah pun kena penjara. Sudah pun kena bagi hukuman. Okey, rupa-rupanya bekas perisik British selama 30 tahun sebelum menyertai Goldman Sachs, dia punya pengalaman itu luar biasa. Dan beliaulah yang telah memberikan amaran supaya jangan ambil berurusan dengan Jolo. Tapi kenapa tak mau dengar tak tahulah. Beliau yang membantu memeriksa urus niaga bond One Malaysia Development Berhad atau 1MDB sehingga membawa kepada terbongkarnya skandal itu berkata, walaupun bimbang tentang Jolo, tiada seorang pun daripada pegawai bank yang terbabit dalam urus niaga 1MDB, termasuklah tim Leisner yang mengetuai urus niaga itu, mendedahkan pembabitan Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, katanya selepas pasukannya menjalankan penilaian yang wajar terhadap Jolo, bank terbabit telah menolaknya sebagai pelanggan persendirian berikutan kedudukan kewangannya yang meragukan. Memang meragukanlah pun. Katanya dalam kenyataan itu di mahkamah, kami tidak akan selesa bekerja dengan Jolo. Kami tidak akan menerima Jolo sebagai pelanggan firma itu. Tetapi jika Jolo adalah sebahagian kecil daripada perjanjian, sukar untuk mengatakan kepada pelanggan bahawa dia tidak boleh menjadi sebahagian daripadanya. Tambah O'Flaherty yang memberi keterangannya di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn. O'Flaherty yang mengetuai bersama dalam kumpulan perisikan perniagaan Goldman Sachs memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan terhadap Ng, satu-satunya juru bank Goldman Sachs yang telah dibicarakan berhubung rompakan epik dana kekayaan 1MDB. Ng didakwa bersubahat dengan Leisner dan Jolo selaku ahli perniagaan kontroversi yang kini dalam buruan. Di dalam penipuan besar-besaran itu, tim Leisner, bekas ketuanya pula mengaku bersalah dan bekerjasama dengan kerajaan. Peguam Ng telah menghina kredibiliti Leisner
dengan alasan bahawa Lesnar yang mengelirukan pihak atasan Goldman Sachs tentang peranan Jolo. Ketika disoal oleh peguam Mark Agnifilo, O'Flaherty berkata dia sudah membincangkan kebimbangannya tentang Jolo bersama tim Lesnar, tetapi dia tidak pernah bertemu atau bercakap dengan Roger. Pendakwa raya persekutuan berkata, tim Lesnar dan Roger menyembunyikan daripada pegawai atasan Goldman Sachs mengenai peranan Jolo dalam penipuan itu dan membantunya memperolehi sekurang-kurangnya 1.42 bilion. Waduh, punya banyak duit Malaysia kena curi. 5.97 bilion ringgit Malaysia daripada 6.5 bilion, iaitu kira-kira 27.3 bilion ringgit Malaysia dalam 3 perjanjian bond, dan membayar berpuluh-puluh juta dolar sebagai rasuah kepada pegawai-pegawai di Malaysia dan Abu Dhabi. Jolo yang juga membayar jutaan dolar sebagai sogokan kepada tim Lesnar dan Roger menurut Amerika Syarikat. Selain itu, kerajaan berhujah Roger telah mengesyorkan Goldman Sachs mengambil Jolo sebagai pelanggar persendirian, walaupun mengetahui tentang kedudukan kewangannya. Amerika Syarikat pada 2019 telah membuat perjanjian dengan Jolo untuk mendapatkan semula hampir 1 bilion atau kira-kira 4.2 bilion ringgit Malaysia dana yang dicuri daripada 1MDB. Meneruskan keterangannya pula, O'Flaherty memberitahu mahkamah beliau ada berbincang mengenai Jolo dengan Lesnar namun tidak pernah bertemu dan bercakap dengan Roger. Dia kemudian mengetahui pegawai bank Goldman Sachs itu sedang mempertimbangkan untuk membuat perjanjian dengan Low Tae-jo atau Jolo namun kemudiannya dibatalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya lagi beliau sudah mendengar daripada seorang pegawai bank Goldman Sachs di Timur Tengah bahawa Jolo telah menghadiri mesyuarat Lesnar di Abu Dhabi bersama Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, pengerusi dana kekayaan negara Abu Dhabi International Petroleum Investment Co, selaku anak syarikat IPIC yang menjamin perjanjian 1MDB. Lesnar bagaimanapun katanya menafikan pembabitan Jolo. Dia nampaknya jengkel dengan saya. Lesnar berkata Jolo tidak hadir, kata O'Flaherty. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk mendapatkan berita yang lengkap tentang perkara ini, kamu boleh masuk ke dalam BH Online. BH Online bertarikh 16 Mac 2022 dengan tajuk Eksekutif Goldman sudah diberi amaran. Eksekutif Goldman sudah beri amaran jangan berurus niaga dengan Jolo. 16 Mac 2022. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.